Skrip yang sama hampir berulang di Stadium Likas guys, di mana pada satu ketika Selangor mendahului Sabah FC sebanyak 2 gol berbalas 1 dan sekali lagi Aidin Munyajic menjadi hero Sabah FC dengan menyumbat 2 gol pada perlawanan ini, seterusnya mengikat Selangor dengan keputusan 2-2 yang masih memberikan peluang kita untuk menempas slot ke saingan Piala FA. Selamat datang ke SR TV guys. Buat anda yang belum subscribe, sila subscribe SR TV. Kami cuba untuk mendapatkan 10k subscriber sebelum berakhirnya saingan bola sepak tempatan kita ni. Jadi buat anda yang belum subscribe, tekan butang subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang belum subscribe. Seterusnya like mana-mana video di SR TV ni guys. So kita ingin bercerita mengenai perlawanan timbal balik pertama yang berlaku di Stadium Likas. Ramai yang mengatakan ialah perlawanan Liga Super tempoh hari adalah gambaran awal untuk apa yang akan terjadi untuk keputusan perlawanan ni, dan ianya hampir-hampir terjadi tapi dinafikan sekali lagi dengan ketajaman Aidin Munyajic dengan menyumbat 2 gol pada perlawanan ini, membuatkan beliau menjadi penjaring terbanyak di saingan Piala FA, diikuti oleh Ronald Ngawanja sebanyak 7 ke 8 gol sekarang ni. So dia ni cukup prolific sewaktu di Piala FA tapi tidak di saingan Liga Super. That's why kenapa bila aku bincang mengenai bola ni, aku selalu asingkan match di saingan Liga Super, match di saingan Piala FA, dalam hal lagi match di saingan Piala Malaysia. Pasal dia macam apa yang berlaku di saingan Liga Super tidak menggambarkan apa yang tim itu akan perform di saingan Piala pula. Ini telah dibuktikan oleh Sabah FC lah dengan menumpaskan Bunga Raya, menumpaskan Kelantan, dan sekarang ni keputusan yang cukup bagus, bagi aku cukup bagus lah di saingan timbal balik pertama menentang Selangor ni. So seperti biasa aku akan state the obvious thing sahaja, yang lainnya aku serahkan kepada kamu untuk memberikan pendapat kamu mengenai permainan ni. Jadi tonton video ni sampai habis dulu, baru kamu letak pendapat kamu lah di ruang komentar bawah. So basically apa yang macam aku cakap lah, walaupun macam yang ramai menafikan juga, tapi tak apa, itu pendapat masing-masing. Aku dapat perubahan sudah cara permainan Sabah FC ni, dan ianya menghampiri, bukan menghampiri lah, tapi ada nampak sistematik dia sudah. Ada nampak macam mana serangan tu perlu dilakukan. Sudah lebih kurang macam tu. Apa yang penting sini ialah kombinasi cara kita melakukan serangan. Instead of aku mengatakan long ball, ada juga long ball di situ. Tapi yang menariknya di sini, ada sudah beberapa pemain kita yang berani untuk melakukan ball progression. Seterusnya macam bola pun agak melekat sudah di kaki. So yang obvious sini aku saksikan adalah Stu, Sifu, Rawilson pun cukup bagus sekali lagi pada perlawanan ni. Beliau pun adalah antara individu yang banyak membuat ball progression yang memberikan peluang untuk pemain Sabah FC yang lain, terutamanya midfield dan striker, untuk berada di posisi masing-masing, posisi yang lebih menjanjikan gerakan lah. So itu yang pentingnya kenapa ball playing defender ni perlu lebih diterapkan untuk Sabah FC, kerana ia semakin membuahkan hasil setakat ni. So, antara benda yang aku sentuh lagi pada video sebelum ni yang aku komplain tentang persembahan Sabah FC ni adalah di mana tidak ada support daripada atas defensive line. Maksud aku tu adalah midfield dan defensive midfield pada perlawanan sebelum ni, membuatkan pertahanan kita tercongap-congap lah untuk mengekang serangan bertali arus daripada pihak lawan. Dan itu pun telah diimprove pada satu level yang bagi aku cukup bagus juga. Belum lagi hebat tapi cukup bagus pada perlawanan ni, di mana aku menyaksikan banyak ruang untuk defender-defender kita berehat, banyak ruang defender-defender kita bernafas, dan memberikan keyakinan kepada mereka. Kalau kamu tengok defensive line kita pada perlawanan tu memang cukup tinggi guys. Ini adalah seperti mana defensive line telah berlaku pada 3 musim lepas. Lama kita tak nampak, beberapa perlawanan kita tak nampak, tapi ianya telah diterjemahkan pada perlawanan ni. So ini aku maksudkan, bila midfield kita memberi sokongan yang bagus untuk defender kita, ia akan memberi keyakinan kepada mereka. Lebih kurang macam, dan keyakinan tersebut, maksud aku, apa yang tanggungjawab telah diberikan oleh midfield kita tu telah macam aku
memberi keyakinan dan telah dibalas keyakinan tersebut dengan aksi yang cukup bagus lah daripada defender kita. Walaupun unfortunately 2 gol telah dilakukan, 1 on goal daripada Danny Ham. So basically Sabah membuat 3 gol lah pada perlawanan ni. Dan satu lagi gol yang aku rasa macam yang puluk lah, lebih kurang macam tu. Lama aku nak cakap puluk lah. Gol puluk lah daripada Noah Land. Tapi kalau macam mana pun, puluk tak puluk, goal is a goal. So it's a good try juga daripada Noah Land. Cuma yang mengecewakan of course miscommunication lah daripada Damian dan juga cara si Danny Ham bertahan. So membuatkan gol tersebut telah dilakukan. So basically kalau kesilapan tersebut tidak dilakukan, kita akan berada dalam keputusan 2-1. Itu basically lah. Tapi apapun keputusan adalah 2-2 dan itu yang telah dimiliki oleh Sabah FC. Aku menguji juga corak serangan kita. Aku katakan di awal video tadi, pelbagai gerakan yang mampu dilakukan sudah sekarang berjaya mengucar-ngacirkan juga pertahanan Selangor. Dan kalau aku nak silap, 2 defender Selangor dilayangkan kad kuning. Bila sudah defender dilayangkan kad kuning, yang menunjukkan di situ ada pergerakan-pergerakan percubaan berbahaya yang telah dilakukan oleh pemain Sabah FC jika dibandingkan sekali lagi dengan beberapa perlawanan sebelum ni. So it's a good result, it's a good performance untuk Sabah FC. Again, bila aku katakan good tu bukanlah hebat, bukanlah comeback untuk Sabah FC, bukanlah selepas ni kita akan mendapat keputusan yang cemerlang, keputusan 3 poin untuk perlawanan-perlawanan akan datang, tapi ianya memberi impact yang bagus untuk mentaliti pemain kita, confident pemain kita, di mana telah diserlahkan lah di sepanjang perlawanan ni, especially selepas gol penyamaan daripada Aidin Munyajik tu. Banyak pemain kita lemah sudah sebenarnya. Siapa sudah tu yang lokal orang putih kita tu, astaga boleh aku lupa nama dia, tapi beliau lah, sorry aku lupa nama dia. Dia macam krem tau untuk 2-1 tu, tapi bila Aidin Munyajik melakukan gol, tiba-tiba dia bersemangat, dan juga pemain kita lain. So that's why it's very important untuk kita memberikan reaksi dan persembahan yang positif untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang, despite the result lah, tapi at least persembahan kita positif. So ia memberi keyakinan pada pemain kita. So banyak pujian juga perlu aku lakukan pada Damien Lim, walaupun last minute tu agak ada beberapa kesilapan. Rawlinson pun aku puji pada perlawanan ni. Again, aku tahu dia ni on and off punya player, tapi dia tampil baiklah untuk perlawanan ni bagi memastikan kita tidak tewas. Dominic Tan pun of course captain kita, Mr. Consistent aku katakan di sini. Sifu seolah-olah kembali mendapatkan rentak permainan beliau. Bukan Farhan, si Jafri agak timbul tenggelam juga, tapi dia telah memberikan sumbangan untuk gol yang dilakukan oleh Sabah FC. Dan di sini sekali lagi aku ingin melihat Farhan Roslan lah, cubalah. Gol kedua Aidin Munyajik tu ada penglibatan Farhan Roslan tau. So aku harap JP memerhatikan di sini betapa signifikannya Farhan Roslan untuk membantu bahagian serangan Sabah FC ni. Aku tak tahulah macam mana dia mau letak Farhan tu dengan dia punya formation dia, penerapan dia, tapi Farhan Roslan perlu diberi perhatian as a starting 11 untuk Sabah FC pada perlawanan yang akan datang. So untuk Danny Ham pula, dia agak berani sudah sekarang, tapi again dia ni dia ni bagus, tapi dalam masa yang sama dia akan membuat silly mistake juga. Dia ni macam tiba-tiba akan jadi kucar-kacir. Inilah terjadi bila tidak ada saingan di bahagian beliau tu, maksud aku di bahagian right wing back tu tidak ada saingan. So dia berasa comfortable, walau buruk pun persembahan dia tetap akan diturunkan. Bukan macam dulu ada Riza Ghazali, ada Minko. So siapa lagi sebelum tu. So macam sering kali ada perebutan di bahagian position tersebut. So setiap pemain yang turun akan memberikan 110%. Cuma tidak untuk skuad Sabah kali ini. Itulah yang boleh katakan lah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku untuk perlawanan ni. Of course sekali lagi aku akan state the obvious saja. Giliran anda untuk meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Ya, aku cakap aku tidak akan buat ulasan perlawanan ni, tapi aku punya trip kena cancel. So that's why aku ada opportunity untuk tengok perlawanan ni dan buat review ni. So terima kasih atas sokongan anda guys. Bye.